Selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya Cikgu Marini John dari Sekolah SMK Pulau Gaya akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada satu sesi perkongsian pendek daripada seorang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau. Kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersara pada Oktober 2019, sekarang masih bergiat sebagai fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham, dan penasihat program pendidikan dengan beberapa organisasi. Salah satu koordinator CDL Connecting Dots Learning. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippets reflect on yang bertajuk Are Students Physically Educated? Dipersilakan Datuk. Terima kasih Puan Mariani daripada SMK Pulau Gaya. Betul? Ya, betul. Okey, terima kasih atas pengenalan tadi. Topik kita pada hari ini ialah Are Students Physically Educated? Kita sentiasa banyak memberi tumpuan kepada aspek intellectual, mental, perkembangan mental, kehebatan aspek mental. Tapi kita seharusnya lihat kembali kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang menyatakan bahawa kita nak mengoptimumkan perkembangan kanak-kanak dari segi fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. So, adakah pelajar kita tahu tentang kepentingan pendidikan jasmani mereka, pendidikan tentang fizikal mereka, sukan, permainan dan sebagainya? Next slide, please. Saya banyak terlibat dalam bidang ini, dalam pertengahan dan kerjaya saya. Dan ini gambar-gambar yang tuan-tuan lihat adalah kajian yang saya jalankan juga untuk PhD saya semasa belajar di Sekolah Perubatan di Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, Kelantan. Semasa pandemik sahaja ya, tuan-tuan dan puan-puan, kadar peratus obesiti dalam kalangan kanak-kanak berumur 2 hingga 19 tahun meningkat ke 22.4%. Di mana pada tahun 2019, bila penghujungnya pandemik bermula, adalah 19.3%. So, menunjukkan bahawa kalau pelajar kita sedentary, kemungkinan besar berat badan akan meningkat. Berat badan yang meningkat bukan otot, berat otot, tapi kemungkinan besar ia adalah lemak yang selalunya di kawasan perut dan sebagainya. So sebab itu kita dari situ boleh kita tetap ketahui daripada body mass index yang kita jalankan juga di sekolah-sekolah, kita boleh kirakan bahawa seseorang kanak-kanak itu kita boleh tentukan kanak-kanak itu di mana letaknya kategorinya dalam body mass index. Dan kita juga boleh menentukan peratusan lemak mereka. So, saya sebut tentang falsafah pendidikan kebangsaan tadi. Ya. So, di banyak negara, kalau anda lihat keratan surat khabar di sebelah kiri itu, weight loss help for students. Kalau di Singapura, mereka adakan intervensi untuk memastikan membantu kanak-kanak mengurangkan berat badan mereka. Kenapa? Why is obesity itu diberi perhatian yang begitu tinggi? Kerana tahap obesity atau peringkat obesity itu mempunyai kaitan yang negatif atau positif, kaitan yang positif dengan keberangkalian
berlakunya penyakit. So obesity has a high link with hypokinetic diseases. Macam heart disease, tekanan darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Bukan saja itu, ia akan kanak-kanak yang obes tak akan suka nak main dan sebagainya. So banyak kita selalu adakan seminar, forum dan sebagainya. Pada tahun 60-an, falsafahnya berbeza. Masa tu kalau ada iklan Dumex, kanak-kanak yang paling gemuk dapat hadiah. A fat baby was considered a healthy baby in the 1960s. Tapi hari ini, we are looking for active children, active babies, not plump and fat babies. Kenapa? Kajian menunjukkan bayi yang obes atau gemuk akan jadi kanak-kanak yang gemuk. Kanak-kanak yang gemuk akan jadi remaja yang gemuk. Remaja yang gemuk akan jadi dewasa yang gemuk. It goes in that path. So, para pakar daripada UKM dan beberapa universiti yang lain, mereka selalu menyatakan obesity is not funny, ya. Kerana kaitannya saya sebut tadi ada kaitan dengan kebarangkalian berlakunya penyakit yang berkaitan dengan obesity. So kita kena beri perhatian. Kalau kita ukur BMI di sekolah, so what when you get the score? Kena bincang dengan ibu bapa, kena beritahu pada ibu bapa bahawa mereka harus beri perhatian kepada aspek kecergasan fizikal kanak-kanak mereka. Kita tidak hanya boleh beri fokus kepada emosi, sosial, mental, rohani, tapi juga kena beri fokus kepada aspek fizikal. Ada banyak kajian yang dijalankan di negara kita dan juga di barat, bahawa physical activity, if kids are active, they learn better. Physical activity at school is a win-win for students and teachers. Grades will improve, keputusan peperiksaan maupun pentaksiran bilik darjah dan sebagainya boleh meningkat. Kanak-kanak akan lebih aktif, dari 13% lebih aktif dalam aktiviti fizikal. Dan bila kanak-kanak aktif dan cergas, kadang-kadang lebih mudah untuk mengawal tingkah laku kanak-kanak. So tuan-tuan dan puan-puan boleh Google dan baca lagi tentang tajuk Active Kids Learn Better untuk dikongsikan dalam mesyuarat-mesyuarat di sekolah atau di mana-mana seminar dan sebagainya, mesyuaratnya. Dan jangan gunakan waktu PJ dan sebagainya, sukan, untuk mata pelajaran lain. Keep sports, co-curriculum untuk tujuan yang kita telah tetapkan. Kerana apa? Kita, kalau anda lihat dalam gambar raja ni, you need a balance. Kalau kanak-kanak makan lebih tetapi aktiviti fizikal kurang, anda boleh lihat di bawah itu weight gain. Kalau intake sama dengan output dari segi tenaga, anda boleh kekalkan berat badan. Prinsipnya mudah sebegini saja. Tapi kalau intake rendah, makanan dikawal, ikut yang diperlukan sahaja, output tenaga tinggi, that means banyak, setiap hari boleh bermain untuk sejam dan sebagainya, boleh berlaku fat loss. So kita nak keseimbangan ini. Bagi saya, sebaiknya yang tengah, dacing di tengah, atau dacing di sebelah kanan. So bagaimana? Soalan. Senang saja. Kids need to be physically active for at least 60 minutes each day. Physically active, that means they must run. They must play. Whatever, they can cycle. They can skip, they can play games. Ya, untuk sekurang-kurangnya 60 minit. Sekurang-kurangnya 60 minit. Kalau mereka main untuk 2 jam pun tak apa. Badan mereka telah dirangka untuk aktiviti sebegitu.
So, bila buat aktiviti ini, adakan merasi supaya kanak-kanak tak rasa bosan. Bukan saja yang mudah tetapi vigorous, di mana mereka bernafas dengan laju. Jantung mereka dan organ-organ lain sedang berfungsi dengan optima. Sesuai dengan umur, kerana sukan itu mesti sesuai dengan umur kanak-kanak, aktiviti mesti sesuai dengan kanak-kanak, umur mereka mesti menyeronokkan. Kids like to have fun. Sebab itu mereka suka pendidikan jasmani. Keluar daripada kelas, mereka boleh main dan sebagainya. Kalau semua ini berlaku, mereka akan bina daya tahan dan kekuatan otot dan tulang, bina stamina mereka, dan juga kelajuan, ketangkasan, koordinasi, tindak balas mereka dan keseimbangan. All this will be built, but only through physical activity, not through mathematics, not through sejarah, maybe untuk seni lukis, fine motor skill, tapi selain daripada itu, it is only through sports. So, jangan gunakan waktu PJ untuk mata pelajaran lain. Gunakan untuk mata pelajaran yang berkenaan. So, daripada program di sekolah, kita akan dapat melahirkan, kita boleh melahirkan atlet untuk negara kita. Sentiasa bermula daripada sekolah. Ini Sukan SEA 2017. Ada gambar Go Jin Wei di situ pun. Sekarang ni pemain negara. Mereka semua mula aktif daripada bangku sekolah. So, itu permulaan. Permulaan bagi kecemerlangan dalam sukan. Kecemerlangan mula daripada sukan untuk semua. Satu murid, satu sukan. Setiap kanak-kanak mesti aktif. Ada satu kartun beberapa tahun lepas, mungkin dah 10 tahun kartun ni, yang kajian itu menyatakan bahawa 70% Malaysians do not exercise. Dan kanak-kanak yang menjadi 30% daripada populasi are the only ones who are exercising. Kenapa? Ambil beg mereka bila nak ke sekolah. So tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama memberi fokus kepada physical, mental, emosi, sosial, rohani. Tidak ada satu pun boleh ditinggalkan. Kalau mental penting, physical juga penting. So biar kanak-kanak berkecimpung, terlibat dengan sukan dan sebagainya. Dan mata pelajaran pendidikan jasmani harus diberi perhatian yang sewajarnya. Saya akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Dapat ilmu daripada pelbagai sumber maupun daripada internet, daripada majalah, makalah, jurnal atau sembang profesional dengan rakan-rakan. So itu saja daripada saya serahkan kembali kepada Cikgu Mariani John. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Datuk atas sesi snippet tadi yang sungguh bermakna dan saya percaya telah memberi inspirasi kepada kami para pendidik. Rumusan yang saya boleh rumuskan di sini dengan tajuk snippet Datuk tadi itu iaitu our students physically educated. Daripada sesi snippet hari ini memberikan kita kesedaran betapa pentingnya kita menjaga kesihatan diri sendiri, keluarga maupun anak-anak murid kita. Peranan kita sebagai pendidik bukan semata-mata menjadi pendidik akademik sahaja, tetapi kita perlu juga memastikan keseimbangan dalam segi fizikal kita, mental dan arah didik kita. Betul kan, Datuk? Betul, Mariani, that's right. So just kita nak keseimbangan lah. Bagi kanak-kanak main, the body of the child is made to play. So jangan kita tak bagi mereka peluang untuk main. Maupun dia datang ke sekolah. Dan lebih lagi Puan Mariani, ya, zaman sekarang, kalau di Kuala Lumpur, ramai duduk dalam flat, apartment, kondominium. So mereka tidak ada aktiviti fizikal setelah balik ke rumah. Dan kadang-kadang setengah apartmen tak ada ruang main dan sebagainya. Dan mereka pun malas kerana dah selesa. Akhirnya mereka main dengan gadget dan sebagainya. Itu aktiviti fizikal mereka. Berbeza sedikit daripada kanak-kanak di kampung. So, aktiviti fizikal bagi mereka yang duduk di kondo, apartmen atau flat,
adalah masa mereka berada di sekolah. So, kalau sekolah pun tak buat kurikulum sukan dan tak buat PJ, maka kanak-kanak itu tak ada peluang nak main langsung. So they do not have that ability to participate in free physical activity. Ya, terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendra atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan lagi sesi kita pada hari ini. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada yang berbahagia. Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahendra Singh, Puan Elsie Giluk, penyelaras CDL, Cikgu Mita Tabang, sahabat chapter, para pengetua dan guru-guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Pulau Gaya akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-7, Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian, izinkan saya untuk membacakan 4 objektif CDL hands-on kita pada hari ini. Berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, dan membina jalinan dan jaringan berterusan. Peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma. Boleh layari www.collecting.my. Peserta boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster. Sesi perkongsian berlangsung setiap hari Khamis selama 1 jam 30 minit. Isi sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Seterusnya, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan Cikgu Nur Azri bin Matpia dari Sekolah SMK Kinarut yang akan biodata Cikgu Nur Azri. Cikgu Nur Azri bin Matpia berasal dari Temerloh Pahang dan pernah bertugas di SMK Taman Tun Fuad dan sekarang ini bertugas di SMK Kinarut. Cikgu Nur Azri berpengalaman dalam mengajar subjek sains dan kimia selama 28 tahun. Cikgu Nur Azri sangat aktif untuk membantu peningkatan dalam mata pelajaran sains dan kimia SPM. Cikgu Nur Azri juga berpengalaman menjadi ketua panitia sains, penolong kanan ko-kurikulum dan penolong kanan hal ehwal murid. Banyak kejayaan dan kecemerlangan yang telah dicapai sepanjang beliau memegang jawatan tersebut. Antara pencapaian yang sangat membanggakan ialah beliau berjaya melahirkan ramai pelajar SPM mendapat A dalam peperiksaan SPM. Cikgu Nur Azri juga aktif berinovasi dan mendapat anugerah ikon Guru Inovatif Sekolah Menengah pada tahun 2021. Selain daripada itu, Cikgu Nur Azri juga merupakan penulis kreatif yang aktif berkarya. Baiklah, dalam CDL hands-on online session Sabah siri ke-7 kita pada hari ini, Cikgu Nur Azri bin Matpia akan membuat perkongsian yang bertajuk KIT L4DT, Santai Kuasai Mengeksperimen. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan saja bertanya jika ada kemusykilan kepada Cikgu Nur Azri pada bila-bila masa ya. Dipersilakan Cikgu Nur Azri bin Matpia untuk memberikan perkongsian. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih kepada moderator Puan Mariana John. Sebelum kita lanjutkan, kita santai-santai saja jadi yang pertama yang kita ucapkan terima kasih yang amat tertinggi kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin
CEO CDL yang memberi peluang kepada kita, dan juga kepada Datuk Dr. Mahendra Singh yang memberi satu ceramah yang amat menyentuh hati kepada kita, terutamanya dalam menghadapi fenomena kesihatan masa kini . Berkorelasi dengan perkara tersebut juga, hari ini kita akan berkongsi secara ringkas. Jadi izinkan dulu saya tunjukkan dulu sedikit. Kita jangan stres. Kita buat secara santai seperti dalam tajuk pada hari ini. Santai-santai saja kita berkongsi. Kita akan berkongsi satu kit yang ringkas ini. Kit lipat 4 dapat yang kita akan berkongsi sehingga ke akhir berserta dengan kad-kad yang akan digunakan sebagai permainan. Jadi dalam sesi ini kita akan saya akan cuba membuat perkongsian agar dapat membantu seperti yang kita dalam intro tadi, bagi pelajar-pelajar yang di kelas bahagian belakang terutamanya, mereka amat aktif dari segi fizikal. Okey, Assalamualaikum semua. Jadi kita buat perkongsian ni secara ringkas, santai, tidak terlalu formal . Jadi sebenarnya bagi prinsip perkongsian kita pada hari ini ialah keindahan mendidik adalah merubah minda ke arah kecemerlangan. Itulah sebenarnya nikmat kita sebagai seorang guru . Tidak ada, kita sebagai seorang guru tidak dijanjikan dengan kekayaan dan sebagainya. Tapi keindahan kita mendidik, itulah satu perkara yang amat penting. Okey, jadi hari ini ringkas seperti yang telah dijelaskan oleh Puan Moderator pameran tadi, kit L4DT. Jadi dalam pelbagai perkongsian ini, pelbagai besi sebutan yang nak dikongsikan. Jadi sebenarnya sebutan dialah kit lipat 4 dapat. Kenapa? Kita akan berkongsi nanti apabila kita membuat satu lipatan, pelajar insya-Allah kita akan bantu dia mendapatkan markah paling kurangnya 4 markah daripada 10 markah bagi soalan perputasan sebenarnya kertas sains . Jadi kita akan berkongsi bersama-sama. Cuma diperingatkan sedikit pada sesi perkongsian ini, kita akan fokuskan untuk kelompok pelajar yang galus . Kerana seperti mana kita maklumkan tadi, jika pelajar yang kumpulan yang cemerlang, mereka tidak menghadapi masalah perkara tersebut . Okey, jadi kita akan teruskan perkongsian ini. Okey. Pertama sekali kita refleksi semasa pengajaran pelajar kita dalam terutamanya kelompok yang galus. Kadang-kadang apa yang banyak kita dapati paling menyeronoklah semasa kita menanda kertas. Jadi pelajar yang galus ni akan menghantar kertas yang masih lagi putih bersih. Maka guru yang menghantar mengajar kelompok kelas ini dapat menandanya dengan cepat berbanding. Walau bagaimanapun itu satu perkara yang kita amat risaukan apabila fenomena kertas kosong yang ditunjukkan oleh pelajar, kerana mereka tidak dapat menunjukkan ataupun menunjukkan rasa give up dalam cuba menjawab jawapan, menghasilkan jawapan yang kita kehendaki. Kerana kita dapati bahawa kebanyakan pelajar, terutama dalam kelompok galus, dia merasa terlalu sukar untuk memfokuskan pada soalan eksperimen khususnya. Sebab ini saya fokuskan bagi kertas sains, soalan eksperimen, soalan bahagian C yang memberikan 10 markah. Rata-rata kalau pelajar kumpulan ini, kebiasaan dia, kadang-kadang kita nampak ada yang dapat menunjukkan 4 markah, 3 markah, tapi kadang-kadang kebanyakannya hanya memberikan kita kertas kosong. Jadi inilah berdasarkan pengalaman yang seperti yang dinyatakan oleh moderator tadi sebagai penolong kanan ham, kita selalu disebut dalam mana-mana dialog prestasi, pelajar ini tidak menghantar ataupun tidak menulis jawapan. Maka dari perkara tersebutlah saya cuba berkongsikan sedikit pengalaman dan ilmu yang mungkin dapat membantu guru dalam mengatasi masalah tersebut. Okey, jadi itu yang kita namakan kit lipat 4 dapat. Mana kita akan minta pelajar membuat lipatan bagi memfokuskan psikologi dia, dan kita mensasarkan minimum markah daripada 10 markah yang diformatkan dalam pentadbiran, pelajar boleh dapat sekurang-kurangnya 4. Jadi mungkin ada yang berpendapat 4 markah itu terlalu kecil. Tapi bagi pelajar berada yang di kelas 12 daripada 12, saya rasa 4 markah itu satu yang amat besar yang kita boleh bantu pelajar ini untuk ke peringkat yang seterusnya.
Okey, ini sebenarnya senario yang kita hadapi pada setiap hari, terutamanya bagi guru-guru sains yang mengajar di dalam kelas. Yang mengajar di dalam kelas. Jadi kita dapati bahawa ada 4 kumpulan pelajar. Pelajar yang pertamanya, kita tahu pelajar ini memang aktif dalam melakukan eksperimen. Aktif melakukan eksperimen, maka ada kumpulan pelajar yang aktif melakukan eksperimen, tetapi dia tidak berminat dalam menghasilkan laporan. Tidak berminat dalam menghasilkan laporan. Jadi, itu yang menjadi masalah kepada kita lah. Kemudian ada kumpulan pelajar yang ketiga. Masa kita buat eksperimen, dia tidak berminat. Dan apatah lagi apabila kita meminta untuk menghantar laporan PK. Jadi, mungkin senario ini tidak lagi berlaku kepada pelajar aliran sains kerana mereka ada penilaian amali sains. Bagi pelajar aliran kemanusiaan, bagi mata pelajaran sains, kadang-kadang kita dapati pelajar di kelas yang di belakang-belakang ni bila kita panggil ke amal bereksperimen amat menarik. Mereka lebih suka. Tetapi apabila kita meminta laporan PK dan sebagainya, maka di situlah kepenatan guru berlari-lari mengejar mereka lah. Jadi hasilnya daripada tersebut, kita tidak dapat memberikan yang terbaik untuk, dan akhirnya mereka dalam peperiksaan pentadbiran yang sebenarnya mereka menghantar kita kembali ke kelas yang kosong. Dari perkara itulah saya membentuk, cuba mencari idea untuk memberikan pelajar ruang supaya pembelajaran ini tidak lagi terlalu formal. Tidak terlalu formal. Okey. Ini disebabkan oleh kerana kita sebagai guru, pastilah semua guru telah menganalisis bahawa kebanyakan soalan sains adalah melibatkan gambar rajah. Kalau kita lihat secara sepintas lalu, kalau dalam kertas sains SPM sendiri, contohnya pada tahun 2009-21 hampir 11 soalan melibatkan gambar rajah. Manakala kalau kita lihat dalam soalan kimia baru ini, kita dapati ada 21 soalan gambar rajah dalam kertas 1, manakala dalam kertas 2 kita ada lebih kurang 11 soalan yang melibatkan gambar rajah. Jadi di sinilah yang saya ambil dia sebagai fokus untuk kita bantu pelajar. Kenapa? Kenapa kita fokuskan pada gambar rajah ini? Jadi di sinilah kita cuba kongsikan pada hari ini, iaitu teknik lipat empat dapat bagi membantu pelajar menguasai kemahiran proses sains. Dan insya-Allah dari kemahiran tersebut kita dapat bantu pelajar untuk menjawab pentadbiran yang kita memang nanti-nantikanlah setiap tahun. Jadi dari sini kita saya terus bukakan maknanya kit ini, mana kotak yang kecil tadi itu sebenarnya mengandungi 4 komponen utama lah. Jadi komponen yang pertama ialah kad lakaran. Itulah kunci kaedah ini. Kemudian kad kata kunci yang kita gunakan ringkasan pada pelajar ketua CHES, kad format laporan eksperimen, dan sebagai pengukuhan kita gunakan modul lah untuk latihan kepada pelajar. Jadi 4 komponen ini yang membentuk kit lipat 4 dapat. Jadi ABM pada guru untuk merangsang pelajar bagi menulis laporan eksperimen. Bagi pelajar galus, untuk dapat pelajar menyiapkan laporan eksperimen, dia satu perkara yang agak mencabar lah. Jadi objektif dia yang pertama sekali kita nak mengurangkan kesilapan pelajar. Dari segi mengenal pasti hadas dan bahan, dan akhirnya pelajar dapat menulis laporan dan mereka bentuk kaedah eksperimen. Kerana kalau kita lihat dalam pentadbiran, kaedah eksperimen selalunya mendapat 5 markah ke atas lah bagi kertas sains. Kalau dulu dalam pentadbiran kimia kertas 3, dia ada 18 markah. Sebenarnya kaedah ini kita mulakan dulu untuk kimia kertas 3 lah. Sekarang ni kita dah buat pembersesuaian dengan pentadbiran KSM yang terkini. Apa yang sebenarnya yang kita cuba tangani kepada masalah pembelajaran pelajar di dalam kelas? Kadang-kadang kita ada mengenal 4 isu yang utama. Yang pertama sekali, pelajar tidak dapat mengingat ataupun mengenal hadas dan bahan.
yang kita kemukakan dalam soalan ataupun semasa eksperimen. Sebab itu kita galakkan pelajar melakukan eksperimen bagi membantu mereka mengingat. Namun demikian, kadang-kadang semasa dalam eksperimen, kita sendiri sebagai guru amat memahami kalau pelajar yang di kelas 12/12 ini mereka buat, tetapi mereka enjoy dengan eksperimen tersebut, tapi kadang-kadang mereka tidak dapat mentransfer dia dalam penulisan dalam jawapan. Dan yang kedua sekali untuk mereka bentuk ataupun mengingat kaedah. Jadi mengingat kaedah eksperimen ini satu cabaran kepada pelajar. Selalunya kalau kita lihat dalam soalan eksperimen, kadang-kadang ada 5 langkah kaedah. Jadi bagi pelajar yang kumpulan ini, dia akan berfikir terlalu banyak perkara yang perlu diingat. 5 kaedah. Selalu kalau saya masuk dalam kelas, bagi kelas yang terakhir dia akan, cikgu, dah ada 5 kaedah. Cikgu, banyak betul nak diingat. Dan sebenarnya semua daripada itu dah kegagalan pelajar mengurus masa dalam peperiksaan. Kita dapati semasa pentafsiran, bagi pelajar kelas ini macam kita nampak terlebih semasa, tetapi sebenarnya mereka tidak dapat menentukan bilakah masa dan apakah yang perlu ditulis pada masa tersebut. Jadi lepas pada ini nanti kita akan teruskan untuk supaya kita sama-sama cuba memahami apa yang dimasukkan dalam kit ini. Okey. Jadi dalam penguasaan ini kepada guru, khususnya rakan-rakan guru, untuk menguasai kaedah lipat 4/8 ni ada 4 langkah yang utama. Jadi selepas pada slide ini kita akan cuba bersama-sama berkongsi untuk memahami sedikit demi sedikit, dan saya cuba sampaikan secara dalam talian ini yang terbaik, insyaAllah. Sebab biasanya perkongsian ini kita buat bengkel secara face to face, jadi dia lebih mudah sedikit. Okay. Yang pertama sekali menguasai kad lakaran. Itu kebolehan pelajar untuk melukis gambar kerja eksperimen. Yang kedua ni menggunakan kad kata kunci, dan kita nak merangsang pelajar untuk membentuk kaedah eksperimen. Dan akhir sekali yang ketiga, untuk membantu pelajar menulis laporan eksperimen. Sama ada itu untuk kegunaan pentafsiran TK ataupun semasa dalam pentafsiran SPM. Dan akhir sekali kita akan memberi pengukuhan melalui modul-modul yang disediakan. Okey, jadi ini yang pertama ni. Okey, apa yang kita lihat sebenarnya, yang kita pastikan kepada pelajar, kita tahu pelajar ini mempunyai kemahiran semula jadi dalam melukis. Kemahiran semula jadi dalam melukis. Jadi kita dapati bagi pelajar-pelajar yang di kelas belakang, contohnya, bagi pelajar-pelajar yang di kelas belakang, kalau dalam soalan tu contohnya dia diberi paku keluli, paku besi, lautan natrium hidroksida, dan juga silinder penyukat. Apa yang saya paparkan di sini sebenarnya hasil kerja pelajar. Apabila kita bimbing pelajar, yang pertama sekali pelajar akan membuat lukisan secara terus. Kalau paku tu dia akan lukis paku, sebiji paku. Itu bagi kelas yang belakang, paku besi, paku kuli. Kemudian lautan biasanya pelajar akan lukis di dalam bika. Dia lukis dalam bika. Jadi ini yang pelajar akan lukis. Sebab kita dah maklumkan tadi bahawa ini di kelas-kelas yang penghujung. Mereka tidak akan dapat untuk melakukan pada awalnya gambar rajah seperti yang berada di kanan, gambar rajah A tersebut. Tapi secara semula jadi, kita tahu bahawa tidak akan ada pelajar yang akan lukis. Paku ini akan disimpan di bawah tabung uji. Secara logiknya, pelajar mesti juga akan lukis akhirnya sebuah tabung uji yang diisi dengan natrium klorida contohnya, dan paku yang akan dimasukkan ke dalam tabung uji tersebut. Cuma biasalah pada peringkat awal kita kenalkan teknik ini, pelajar akan masukkan kedua-dua paku ke dalam satu tabung uji . Dari situ kita bimbing pelajar mendapatkan gambar rajah yang betul. Tapi asasnya ialah kita gunakan kemahiran melukis pelajar. Kerana pelajar yang kebanyakan ni daripada kelas penghujung ni, dia memang minat dari segi melukis. Kalau dari segi semasa saya penolong HAM dulu, masalah yang selalu diberitahu meja diconteng. Semua sekolah menghadapi masalah yang sama. Dan saya tanya kepada guru, apakah yang diconteng di meja tersebut? Jadi kadang-kadang memanglah
ada tulisan-tulisan yang tidak berkenaan. Tapi sebenarnya kalau pelajar melukis ataupun menconteng kertas soalan dengan lukisan-lukisan yang berkaitan dengan soalan, akhirnya kita dapat bimbing dia untuk menghasilkan satu gambar rajah eksperimen. Inilah kunci yang pertama. Step yang pertama dalam lipat 4 dapat. Kita gunakan kad lakaran. Jadi pelajar akan melukis satu persatu dan akhirnya berbentuk gambar rajah kadas eksperimen. Dengan bimbingan guru kita bentuk dengan lebih baiklah. Mungkin kalau kita beri tunjukkan pada pemirsa gambar rajah yang dilukis itu mungkin tidak sempurna. Jadi namun demikian dari situ kita dapati pelajar boleh melabel. Mungkin kalau markah gambar rajah mereka tak dapat, mereka akan dapat markah dari segi menyenaraikan senarai kadas dan bahan. Itu yang kita kata ada 4 markah. Target yang pertama kita target pada pelajar boleh menyenaraikan markah dari segi senarai kadas dan bahan. Itu kita akan fokuskan. Dengan bantuan mereka hanya melukis. Kerana aktiviti melukis ni soalnya pelajar akan tidak mengantuklah. Jadi mereka akan lebih bersedia dan tidak ternampak terlalu akademik lah. Semacam santai dia melukis-lukis, tapi kita bimbing lukisan tersebut untuk menjadikan susunan gambar rajah eksperimen. Gambar rajah eksperimen yang perlu kita teruskan lah. Okey, jadi itu yang kita teruskan. Okey, sebagai contohnya. Okey, sebagai contoh, apabila pelajar mendapat soalan. Okey, pelajar mendapat soalan, kita dapati apa yang kita minta pelajar lukis. Okey, contoh ni soalan seperti yang kita dalam peperiksaan, seperti pelajar diberi soalan, berdasarkan penyataan, mereka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 2 gram kalsium karbonat, 2 gram serbuk kalsium, 40 cm padu, asid hidroklorik, kelalangkun, besen, salur penghantar dan juga jam rendik. Okay. Bagi pelajar yang komponen biasa, mereka tidak dapat untuk melukis tu dengan sempurna lah. Melukis dengan sempurna. Jadi kita akan bimbing pelajar lukis satu persatu. Okay. Sebagai contohnya, kalau yang tadi bila disebut 2 gram serbuk kalsium karbonat. Kalau pelajar saya, dia akan lukis betul-betul serbuk kalsium karbonat. Dia akan lukis macam begitu. Kalau ketulan, dia akan lukis ketulan kalsium karbonat. Dia akan lukis ketulan kalsium karbonat. Kemudian kalau kelalangkun, dia akan lukis satu persatu. Tapi di sinilah kita menggunakan cara tersendirilah. Saya selalu beritahu pelajar, kita guna virtual reality. Sekarang ni zaman pelajar ada teknologi virtual reality. Jadi dia akan bayangkan kelalangkun tersebut akan diisi dengan kelalangkun tersebut. Dia akan bayangkan kelalangkun tersebut akan diisi dengan kalsium karbonat. Jadi biasanya bagi pelajar yang biasa, dia pasti akan memberikan jawapan pada kita. Serbuk kalsium tadi mesti diisi dalam kelalangkun. Mana tidak adalah pelajar yang akan bagi jawapan yang berlainan yang terlalu jauh lah. Mana di situ pembelajaran sedang dilaksanakan lah. Pembelajaran sedang dilaksanakan. Okey, jadi dari lakaran tersebutlah kita akan bimbing pelajar untuk mendapatkan gambar rajah eksperimen dan akhirnya kita akan kembangkan untuk mendapatkan keadaan eksperimen. Okey, ini kita gunakan teknik permainan ya. Okey, teknik permainan. Sebagai contoh pada gambar rajah yang ditunjukkan tersebut yang pelajar isi paku dalam tabung uji. Jadi kita gunakan pelajar akan gunakan, kita bagi pelajar macam main Uno tu, bagi main kad. Jadi kita bagi dia kad ini, kemudian daripada kad tersebut dia akan susun atur lah. Okey, saya panggil kaedah ini sebagai kaedah betul chess. Maknanya dia gunakan macam apa yang chess beritahu. Sebagai contohnya, okey, dia dapat kata kunci sukat. Okey, kata kunci sukat, maknanya pelajar ni kita bimbing dengan menggunakan panduan kod QSA. Q itu adalah kuantiti,
S tu ialah substance, bahan, A ialah action, kata kunci ya. Mana kita bimbing pelajar ni buat ayat ringkas. Sebab ini kita berbincang tadi berkaitan dengan pelajar dalam kelas yang agak belakang sedikit. Nah, jadi mereka akan tahu. Contohnya sukat. Berapa yang nak disukat? 5 cm padu. Okay, apa yang nak disukat? Natrium klorida. Apa yang dia buat pada, apa action dia? Action dia, jadi dia akan berayat sukat 5 cm padu, natrium klorida, itu perkataan sukat tersebut. Kemudian dia akan masukkan ke dalam tabung uji. Akan masukkan ke dalam tabung uji. Okey, di sinilah kita bimbing pelajar untuk membuat kaedah agar bertepatan dengan kehendak pentadbiran lah. Sebab selaku kalau yang menanda kertas sekalipun, mereka akan mencari kata kunci tersebut. Mana mereka akan cari kata kunci yang nak nilai ataupun diberi markah lah. Kalau ayat tersebut tidak ada kata kunci, misalnya sukat, isikan, masukkan, kemudian jadi itulah sebenarnya kata kunci yang digunakan oleh pemeriksa kertas untuk menilai prosedur eksperimen. Dan dari tersebutlah kita bagi dia kad, permainan dan sebagainya. Jadi insyaAllah pelajar akan lama-lama dia akan dapat mengatasi masalah yang dia fikirkan tadi. Ada 5 kaedah. Bila kita masuk kelas, kita buka eksperimen, kita tunjukkan inilah langkah-langkahnya. Ada 5, ada 6, ada 7 kaedah. Bagi pelajar yang kelas yang agak begini, mereka kata cikgu terlalu banyak. Maka saya gunakan pendekatan yang lain, saya kata tak banyak. Kamu cuma ingat 5 perkataan saja. 5 perkataan, contohnya sukat, isi, masukkan, biar, rekod dan ulang. Jadi kita bagi pelajar ni rasa sedikit. Tapi dalam pada itu kita jangan lupa untuk kita bimbing dia supaya mengikut kehendak pentadbiran. Kita beritahulah dalam peperiksaan tersebut tulislah ayat penuh. Takkan ditulis satu perkataan sukat, dan kita sentiasa bimbing dia dengan kod 25 cm padu, natrium klorida disukat, masukkan dalam tabung uji. Okay, isi masukkan sebatang paku ke dalam tabung uji. Biarkan selama katalah 2 hari. Rekod pemerhatian. Okay, ulang eksperimen dengan menggantikan tabung uji, dengan menggantikan paku besi dengan paku ke luli. Jadi bila kita bagi dia simple begitu, ditambah juga macam kita buat alat-alat permainan, macam main kad, macam main daun tu, macam main Uno ke di dalam kelas, jadi mereka rasa tidak terlalu akademik. Ada unsur-unsur permainan sedikit. Itu yang kita namakan santai mengurusi eksperimen. Dan dengan bantuan lembaran kerja yang kita ambil, saya akan tunjukkan, insyaAllah pelajar akan mencubalah. Daripada mereka tidak menulis sesuatu, insyaAllah mereka akan menulis sesuatu juga dah. Okay, itu yang kita teruskan. Okay, ini sebagai contoh yang tadilah, mana kita gunakan kata kunci untuk membentuk kaedah eksperimen. Okay, ini contoh apa yang kita buat di dalam kelas. Mana memang kita akan bagi dia template untuk kita bimbing dia lah. Dan kalau kita lihat dalam slide ini, memang kita akan aturkan kata kunci itu di dalam kelas jadi macam kad permainan. Jadi mereka rasa macam tidak terlalu formal lah, ada main-main sedikit. Walaupun sebenarnya kalau aktiviti menulis laporan eksperimen ini satu kerja yang rutin yang bagi saya istilahkan dia terlalu akademik. Maksudnya pelajar kena tulis satu persatu sehinggalah tamat. Sehinggalah selesai lah. Jadi bagi pelajar yang motivasi dia agak rendah sedikit, dia mungkin tidak berdaya tahan lah untuk menulis. Tambah-tambah pelajar zaman sekarang ni memang dia suka sikit menulis. Sebab mereka lebih cenderung kepada ICT dan sebagainya. Okay, bertambahan pula dia disebabkan oleh mungkin sebahagian daripada kesan PKP terlebih dahulu. Jadi kita dalam kelas kita akan bagi kepada pelajar ini kad-kad tersebut dalam set, jadi mereka akan pilih. Okey, mereka akan pilih berdasarkan gambar rajah yang ada. Dan lepas itu dia akan susun dan nanti akan cuba tuliskan kaedah. Memang semestinya dia tidak akan lengkap 100% seperti kehendak pentadbiran, tapi dengan kita bimbing, insyaAllah kita akan dapat memperbaiki masalah tersebut. Okey, jadi untuk mungkin
sedikit penjelasan. Saya cuba mainkan video ini untuk kita dapat gambaran apakah sebenarnya yang saya cuba terangkan tadi lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, pada hari ini seorang pelajar 4 Harmoni SMK Kinarut Permata di Gebang Selatan akan menunjukkan demonstrasi teknik lipat dan dapat bagi memudahkan pelajar mengingati teknik-teknik untuk menulis laporan eksperimen. Okay, langkah yang pertama, pelajar sekalian, dapatkan selai kertas saiz A4, kertas kajang. Okay. Diletakkan secara menegak seperti dalam format peperiksaan. Okay, langkah yang pertama, lipatkan kertas tersebut pada 2. Lipat 2, okey. Okey, bila dah dilipat, pelajar akan mendapati 4 segmen. 4 segmen. Okey, sila tolong ambilkan marker pen tu. Okey, 4 bahagian. Okey. Jadi pelajar sekalian, okey, kita akan dapat 4 bahagian. Bahagian pertama, 2, 3 dan 4. Catat pada 4 bahagian tersebut ikut format peperiksaan. Pada bahagian yang pertama, pelajar mesti melengkapkan tujuan, pernyataan masalah, pemboleh ubah dan hipotesis. Okay. Bagi lengkapkan format itu supaya kita dapat mengingati format tersebut dengan mudahlah. Okay. Pada bahagian yang kedua, senarai radas dan bahan. Okay. Pada bahagian yang kedua, senarai radas dan bahagian belakang ialah nanti kita akan prosedur ataupun kaedah eksperimen. Okay, prosedur ataupun kaedah eksperimen. Untuk kaedah eksperimen, pelajar buatkan poin-poin lebih kurang 5 hingga 7 poin dengan 2 kaedah yang terakhir yang selalu digunakan, iaitu ulang dan rekod. Jadi, catatkan kaedah yang terakhir, ulang dan kemudian. Jadi, akhir sekali ialah jadual data. Okay, penjadual data. Okay. Bila jadual data, jangan lupa ambil pembaris, buat bentuk jadual yang ada 2 petak tersebut. Yang susah untuk mendapatkan gambar rajah, kita gunakan lakaran. Jadi kita lakarkan gambar rajah dulu lah. Okey, gambar rajah lakaran mesti dilukis pada bahagian yang kedua lah. Okey, lakarkan gambar rajah, buat. Kemudian 2 logam yang berbeza dalam sel kimia. Satu, kita akan gunakan logam sukrum dan logam zinc. Boleh juga nak gunakan magnesium. Yang penting 2 logam yang berbeza. Radas itu disambungkan kepada galvanometer lah. Apabila kita telah mendapatkan radas dan bahan, kita dapatkan gambar rajah. Kenapa penting kita dapat gambar rajah? Berdasarkan gambar rajah tersebut, pelajar boleh menyenaraikan senarai radas dan bahan. Jadi yang pertama, berdasarkan gambar rajah, kita akan menentukan kata kunci yang mungkin digunakan dalam eksperimen tersebut. Jadi clue dia yang pertama senang saja. Kalau kita nampak larutan, apakah kata kunci yang kita perlu gunakan? Okey, larutan. Jadi cuba carikan kata kunci yang telah dibekalkan. Ada 50 kata kunci. Okey, kalau larutan, kita boleh guna isikan. Ataupun mungkin mula-mula nak ambil sukat, isikan. Boleh. Okey, lepas isikan, lepas tu kita tengok hadas tersebut ialah elektrolisis. Elektrolisis selalunya akan menggunakan elektrit. Mesti kita ada celupkan. Okey, celupkan.
Okey, celupkan, cuba cari celupkan. Jadi pelajar boleh pilih lah kata kunci yang mungkin berkaitan. Okey. Dan akhir sekali, kita mesti pastikan kita ada rekod. Okey, rekod. Okey. Rekod kematian dalam jodoh. Jadi itulah kata kunci bagi kaedah yang mungkin kita gunakan dalam eksperimen. Jadi itu sebagai panduan lah. Okay. Berdasarkan kata kunci tersebut, pelajar boleh tulis kaedah tu dengan selengkapnya lah. Okay. Yang pertama susun dah dulu kata kunci tadi. Okay. Agar kita mendapat urutan yang sesuai lah. Okay. Jadi menggunakan kata kunci tersebut, jadi pelajar boleh tulis kaedah yang sesuai lah. Bila kita dapat kaedah akhir sekali, bagi melengkapkan eksperimen, dua kaedah yang terakhir itu rekod pemerhatian dalam jadual, dan adakah perlu diulang dengan logam lain. Kalau perlu diulang dengan logam lain, ulang eksperimen dengan menggunakan elektrod kuprum digantikan dengan elektrod zinc, dan akhir sekali jadual keputusan. Jadi dengan begitu pelajar akan dapat semua format laporan eksperimen yang lengkap lah dan memenuhi skema pemarkahan lah. Jadi boleh membantu pelajar untuk mengatur masa semasa menjawab dalam peperiksaan dengan menggunakan teknik lakaran dan juga kata kunci bagi kita menguasai kemahiran eksperimen bagi kertas 3. Jadi untuk latihan seterusnya, pelajar boleh lengkapkan di dalam buku ni. Ada 50 eksperimen yang telah dibekalkan lah. 50 eksperimen yang telah dibekalkan. Jadi itu lepas ni kita akan gunakan sebagai modul pengajaran untuk kemahiran kertas 3 eksperimen kimia. Sekian, terima kasih. Jadi kita berdasarkan video ringkas tadi, itu video tu dia buat semasa masih lagi format semasa kertas 3 SPM kimia. Kerana kaedah ni sebenarnya kita buat yang asalnya berdasarkan teknik eksperimen kertas 3 kimia. Kerana masa tersebut kertas 3 kimia soalan eksperimen dia mendatangkan 18 markah lah. Dan kita dapati kalau pelajar boleh jawab, itu memang dia akan dapat menunjukkan kerjaan. Tapi kita sesuaikan dia dengan kertas sains. Berdasarkan tadi video tadi, yang penting sekali kita nak kongsikan dengan guru ialah sebenarnya 4 lipatan tersebutlah. Dan ini kita panggilkan teknik lipat 4 dapat lah. Okey, jadi lipatan yang pertama, pelajar telah gunakan kertas, bahkan sebab bagi pelajar yang kelas yang di belakang ni, kadang-kadang dia akan tanya kita, cikgu, banyak mana nak ditulis? Perlukah kita tulis daripada satu helai itu penuh, separuh, ataupun satu muka surat, 2 muka surat? Jadi ini yang jadi satu pertanyaan selalu pada pelajar. Jadi dengan bantuan teknik lipat 4 dapat, mana kita dah supaya pelajar urus masa dia. Dari segi psikologi dia tahu. Bahagian pertama, apa yang perlu ditulis? Contohnya tadi, kita dah bicarakan bahagian pertama, dia perlu tulis narah radas tambahan, tujuan dan sebagainya lah. Bahagian yang kedua, dia akan lukiskan gambar rajah. Jadi biar dia tahu, bahagian kedua soalan dia akan lukis gambar rajah. Bahagian ketiga, kaedah. Dan bahagian keempat lah jadual data. Kerana kalau kita tanda kertas sains, selalu juga kita dapat feedback kepada guru bahawa selalunya pelajar lupa bahagian jadual. Ada pelajar dia boleh tulis sampai kaedah tu lengkap, tapi jadual dia terlupa. Dengan teknik ini kita dapat bantu pelajar. Cuma saya selalu menyarankan pelajar gunakan lukis bermula daripada gambar rajah dahulu lah. Sebab pada gambar rajah tadi mereka dapat mengenal radas dan bahan serta boleh cuba membentuk kaedah. Jadi kita akan bagikan lembaran kerja itu sebagai panduan semasa aktiviti di dalam PDP dalam kelas, dan akhirnya mereka dapat set lah diri dia sendiri ya. Bila kalau dulu lebih relevan lah, sebab kertas jawapan peperiksaan dahulu mereka memang helaian yang berasal dengan
mereka akan lipat dan terus dapat di mana bahagian yang perlu ditulis dan apa yang bahagian yang perlu diformatkan pada bahagian tersebut. Jadi ini dapat membantu pelajar lah. Dari segi psikologinya, apabila pelajar cuba lipat kertas jawapan tersebut, memang mereka akan terbangun daripada tidur lah. Selalunya kadang-kadang kita sendiri dapat feedback bagi pelajar yang di bahagian belakang tersebut. Mereka ni dia kadang-kadang dalam peperiksaan mereka tertidur lah. Dan bila kita ingatkan dia lipat kertas, memang dia akan bangun. Dan dari situlah kita bimbing dia balik dan supaya dia dapat meneruskan perjuangan dia lah, terutamanya dalam peperiksaan. Okey, ini contoh yang kita gunakan sebagai untuk permainan di dalam kelas lah. Jadi kalau lihat gambar ni macam-macam gaya kan, maklumlah yang 12/12 ni kalau kita beraktiviti memang macam-macam gaya lah. Nampak ceria tapi kadang-kadang bila kita digambar dia malu juga kan. Jadi kita bagi dia permainan ini dan dengan bantuan lembaga kerja kita bentuk kaedah lah. Jadi mungkin selepas ni ada aktiviti di Jamboard ni. Saya cuba hasilkan Jamboard yang mudah lah. Okey, akan dapat kita lebih memahami lah teknik tersebut. Okey, kita pergi pada Jamboard. Okey, semua guru boleh masuklah sama-sama kita buat secara biasa lah. Jadi boleh ini muka yang pertama. Kita cuba apa yang ditunjukkan dalam video tadi kita cuba sedikit lah bagi memberikan kefahaman kepada rakan-rakan semua. Saya cuba kongsikan lah. Jadi kalau kekurangan minta maaf lah sebab pengkongsian dan talian ni dia lain sedikit lah. Kalau okey, jadi contoh ni kita bagi pada soalan tadi lah. Okey, kalau pelajar dah dapat soalan tersebut, apa yang kita minta pelajar ya jadikan dia bentuk gambar rajah. Okey, jadikan dia bentuk gambar rajah. Maknanya saya akan minta pelajar baca soalan, lukis gambar rajah. Okey, kita bayangkan pada kita sebagai pelajar yang di kelas yang kiranya akhir tadi. Okey, di kelas yang akhir sekali. Okey, bila dia baca 2 gram, okey, bila dia baca 2 gram kuprum tu, okey, 2 gram kalsium karbonat, kalau pelajar saya, kalau ketulan tu dia memang akan lukis ketulan begini ya. Memang dia akan lukis ketulan. Cikgu pun boleh cuba lukis, kita nampak dia akan lukis begitu ketulan. Ini kemudian kalau dia kata selbuk, selalunya pelajar akan bagikan bekas. Okey, cikgu boleh cuba lukiskan selbuk. Okey, selbuk memang dia akan lukis begini. Selbuk. Itu pelajar yang biasa dia akan lukis. Okey, kemudian kalau asid hidroklorid 40. Masa itu pelajar akan fikir mesti kena isi dalam bekas. Jadi pelajar dia akan lukis sebab dia dah nampak ada bekas tu kelalang kod, dia akan lukis kelalang kod. Okey, dan di dalamnya akan diisi asid. Cuma kita sentiasa bimbing pelajar. Setiap lukis dia mesti label. Setiap lukis mesti label. Setiap lukis mesti label. Itu kita peringkat yang pertama. Kerana peringkat ini kita dapat bimbing pelajar nanti untuk membentuk kaedah. Okay. Contohnya, inilah saya akan bagikan kepada pelajar. Kad-kad beginilah. Jadi pelajar akan lukislah pada satu-satu kad ni. Jadi dia macam bagi pelajar yang kita cuba bantu tadi, dia akan rasa lebih selesa lah. Mana dia tak anggap terlalu kerja berat. Mana dia lukis. Okay. Dia lukis macam memanglah tidak cantik. Okey, gitulah kita bayangkan pada tahap pelajar. Kemudian kalau pergi pada muka surat yang kedua, okey, pada muka surat yang kedua, akhirnya pelajar secara normalnya, okey, ini yang kita bagi pada pelajar. Maknanya kalau pelajar tadi dia akan lukislah dia akan lukis satu, jadi dia akan lukis. Jadi dia tidak rasa terlalu akademik lah. Jadi kan pelajar yang di kelas yang belakang-belakang ni sikit dia suka main kan, dia suka main-main sedikit. Jadi kita bagi kad tu dia melukis, jadi dia pun tidak mengantuk. Dan kita pun akan nampaklah bakat lukisan dia. Jadi dia akan lukis satu persatu di situ. Jadi pelajar akan lukis. Okay, itu yang kita maknanya boleh dibuat. Dan akhirnya kalau kita pergi pada helaian yang ketiga,
Hal yang ketiga mana dari segi lukisan tadi, seperti yang saya dah sebutkan tadi, tidak akan ada pelajar yang akan melukis keteluan kalsium karbonat tersebut berada di luar kelangkun. Mana kalau dia lukis, dia mesti akan lukis di dalam kelangkun. Mana kalau dia lukis yang biasa, dia akan lukis, mesti dia lukis dalam kelangkun. Dengan menggunakan, saya kalau dalam kelas, saya beritahu dia gunakan virtual reality lah. Macam kita berlakon-lakon lah. Mana kita bayangkan pelajar tu ambil bika, dia letak, akhirnya dia dapat menyambung hadas seperti yang dikendaki lah. Okay, kita terus pada maksud yang ketiga lah. Jadi kita maksudnya macam, walaupun kita mengajar, tapi ada unsur permainan. Dan itu yang saya masukkan santai mengurusi eksperimen lah. Sebab kalau pelajar yang begini kita terlalu serius, maksudnya dia tidak dapat kuasai lah, dia tidak dapat kuasai. Okay, cuba lihat pada yang ketiga. Ada jambak yang ketiga, muka surat yang ketiga. Okey, yang ketiga dia, mana akhirnya pelajar, saya rasa mungkin cikgu boleh cuba ambil kad tersebut, susun lah. Itu yang kita minta pelajar main-main tadi dah. Mana kita bagikan kad ini, okay, dia akan susun. Dia dah dapat contoh gambar rajah, sebab akan pelajar secara normal, dia akan dapat ketulan tu dia masuk ke dalam kelangkun. Mungkin dengan bimbingan dia akan dapatlah juga bentuk-bentuk lebih kurang gambar rajah yang sebenarnya. Walaupun dia tidak berapa, tapi label dia ada. Jadi di sini dah kita akan bantu pelajar lah. Jadi kita bagi kad tadi, macam seperti yang dalam video tadi, mana kita minta pelajar menyusun dulu kad tu. Jadi dia main, seolah-olah main susun-susun, main UNO. Jadi dalam masa yang sama, kita akan bimbing dia menulis. Jadi kalau dalam ni, saya cuba, kalau Jamboard ni, kalau saya test, mana cikgu boleh ambil kad tersebut, boleh disusun di bahagian prosedur. Dan kita memang minta pelajar susun di bahagian prosedur lah. Disusun satu persatu, kemudian daripada tersebut kita bimbing lah. Contohnya kalau dia kata sambungkan salur penghantar tu, dia buat di bawah sekali, kita bimbing lah. Kita naikkan kad tersebut di atas dan akhirnya dia susun dapatlah satu kaedah. Dan pelajar pun tidak rasa macam terlalu akademik yang saya masukkan tadi. Lepas tu kita bimbing ayat dia berdasarkan kad tersebut. Jadi kalau dalam kelas memang pelajar sukalah, dia akan macam kita main UNO lah. Macam main UNO, dia ambil susun satu-satu lah, cuma kita transform sedikit lah. Sebab pelajar yang begini dia perlu pembelajaran aktif. Kalau kita suruh dia salin saja, jadi memang dia akan salin, tapi mereka tidak akan kurang ingat lah. Jadi sebagai bantuan dalam kelas, saya selalunya akan bagikan kad ini kepada pelajar untuk dia letak di dalam kelas sebagai hiasan kelas. Dapatlah juga cikgu poin untuk markah penilaian bahan PDP dalam kelas. Sebab kita tak perlu risau. Pelajar kalau dia nampak perkataan isi ini, kalau dia tidak faham kaedah tu, dia tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau dia dah faham, dia nampak, dia tahu. Isikan lautan asid hidroklorik ke dalam kelangkun. Dia akan boleh buat ayat. Dia akan ingat. Kita akan bimbing. Dia boleh ingat. InsyaAllah. Dan akhir sekali, dia dapatlah kaedah tu yang seperti yang kita kehendaki lah. Jadi itu yang saya kaedah itu sebenarnya. Dan kita gunakan petua yang kita namakan, saya panggil dengan pelajar petua chef. Sebab pelajar mudah ingat. Sebab kalau kita tengok rancangan masakan, selalunya chef akan atur dulu. Ikan, bawang, udang. Lepas tu dia kata udang tu dipotong. Dia dimasukkan ke dalam kuali. Jadi kita beritahu pelajar tu seolah-olah begitu. Jadi dia tidak rasa berat untuk mengingat keadaan eksperimen. Dan dari situlah kita bantu pelajar ini untuk bentuk keadaan eksperimen. Bagi pelajar yang lemah, insyaAllah, dah lama kebiasaan dia akan dapat. Okey, jadi saya rasa mungkin di situ yang ada lagi ke muka surat yang terakhir. Okey, itu yang kita penjelaskan tadi, apa 4 bahagian yang perlu di akhir sekali pelajar akan buat keputusan. Ini kita kadang-kadang pelajar bagi kelas sains, kadang-kadang bila dia kata jadual, dia tak buat garis. Jadi kita tunjukkan dia mesti ada garis. Okey, jadi saya rasa untuk perkongsian bagi Jamboard tu dah selesai.
Okey, boleh kita saya sambung balik pada slide saya tadi. Okey, jadi beginilah dalam kelas. Memang ada macam-macam ragam, tapi setiap pelajar yang dapat kad ini, kita akan bagi kod QSA tersebut, dia akan sebut. Dia akan buat ayat. Jadi dia macam rasa tidaklah terlalu tension kan. Dia akan bacakan ayat. Okey, kemudian kita susun dia dijadikan sebagai langkah eksperimen. Itu yang kita panggilkan teknik dalam saya kata gunakan kata kunci dan teknik chef untuk dia menulis kaedah. Okey, mungkin bagi guru fikirkan dia tidak lengkap. Memang dia tidak lengkap sepenuhnya lah dari segi format dan sebenarnya, tapi kalau kita bimbing insya-Allah, sebab target kita tadi berdasarkan alat hadas tadi mungkin dia dapat 1 markah. Kalau kaedah tu dia dapat 1 ataupun 2 markah, dan akhir sekali jadual keputusan tu dia boleh tulis berdasarkan eksperimen. Dia buat jadual sains, dia mungkin dapat 1 markah, pun boleh ubah berdasarkan gambar rajah, dia dapat. Tu target kita paling kurang 4 markah. Dengan cara begini kita dapatlah laksanakan pembelajaran. Tetapi memang dari segi masa dia agak memakan masa sedikit untuk peringkat pertama lah. Tapi selepas mereka biasa dengan cara ini, mereka akan tahu. Jadi saya selalunya akan letakkan kad tersebut dalam kelas, mereka akan nampak. Perkataan sukat dia akan terus buat ayat. Itu tujuannya kita untuk merangsang bagi pelajar ini mendapatkan kaedah eksperimen, dan supaya dia tak rasa beban nak hafal ayat panjang-panjang dalam buku teks. Okey. Jadi berdasarkan apa yang kita buat tadi, impact yang saya dapati semasa pelaksanaan tersebut, kita ubah sikap pelajar lah. Kalau selama ni pelajar rasa susah betul soalan nombor 10 ni, sampai memang setiap kali ujian cikgu akan terima kertas kosong. Jadi kita bagi dia bimbing, dia akan nampak mudah. Sebab kenapa dia nampak mudah? Dia nampak mula kelukis saja. Tapi kita kena bimbing lah. Memang macam-macam lukisan peringkat pertama. Akhirnya kita bimbing saja untuk mendapatkan lukisan yang sebenar. Lepas tu dengan menyusun-nyusun kata kunci, dia dapat kaedah. Peringkat pertama kita target dia dapat 2 kaedah pun cukup lah. Kemudian akhir sekali dia dapat rancang masa dia. Maksudnya masa dia tahu. Pada selah kertas tu ada 4 bahagian yang perlu isi. Selagi tidak diisi 4 bahagian tersebut, maka dia belum menjawab. Jadi dia tahu sendiri. Kadang-kadang pelajar yang kebiasaan begini, dia rasa dia dah jawab. Cukuplah. Padahal 2 ayat dia tulis mengkaji kesan lautan garam terhadap pengaratan. Dia ingat dia dah jawab habis. Padahal 1 je bahagian. Tapi dengan gunakan lipat tanda, dia tahu. Baru bahagian pertama dia jawab. Kedua, dia tak ada apa-apa lagi. 3, dia tak ada apa-apa. Jadi dia akan fikir lah. Dia akan fikir dan membantu dia merancang masa dia. Dan insyaAllah, apabila dia dapat dia markah pertama, 2 markah daripada 4, daripada 10 markah bagi sains tadi, saya rasa kalau pelajar kelas akhir sekali dapat 4 daripada 10, dia akan cakap dengan semua kawan dia keliling sekolah. Dia dapat 4 markah daripada 10. Yang sebelum ni memang dia tak pernah dapat markah, ataupun 1-2 markah. Jadi ini memberikan motivasi kepada dia lah. Tujuan dia, bila dia ada motivasi, insyaAllah dia akan buat lagi. Dan akhir sekali dia sedar potensi dia sebenarnya bukan dia tak boleh jawab selama ini. Dia boleh jawab. Cuma dia agak MALS sedikit lah. Dia duduk, tengok soalan, lepas tu dia mimpi. Lepas tu bangun, pemeriksaan kata, sila hantarkan kertas jawapan. Dengan aktiviti ini, insyaAllah dia akan dapat sedikit rangsangan lah. Dan akhirnya kita bagi motivasi, takkan sampai bila-bila dia dapat 1-2, akhirnya dia akan meningkat. Itulah yang sebenarnya kita laksanakan kepada pelajar, yang kita namakan KIT, lipat 4 dapat, santai menguruskan eksperimen, sebab dia macam main-main dan tidak terlalu akademik. Pelajar belakang ni dia tak suka akademik sangat. Okey, jadi itu sebenarnya rumusan daripada ini. Okey, kalau kita lihat dari segi impact, semasa saya buat dalam kimia tu memang kita nampak beza dari segi GPS dan sebagainya. Cuma ini kami sekolah biasa-biasa, tidak sampailah 2 point something lah. Daripada 6.7 biasa kepada 7, kami dapatlah kepada 5.48. Alhamdulillah,
Dan boleh juga kita bantu pelajar mendapat A dan sebagainya. Kalau kita dalam kajian tindakan, memang kita nampak betul-betul perbezaan cara jawapan pelajar lah. Dalam jawapan pelajar dengan keadaan tersebut, kita nampak dia ada move lah. Tingkat awal mungkin dia sukar sedikit, tapi akhir sekali dia dapat perubahan. Selepas saya berjaya dalam kimia tersebut, so saya pindahkan keadaan ini ke dalam mata pelajaran sains. Bila kita lihat kelompok yang perlu dibantu lah. Jadi kalau dalam sains memang kita nampak ada perubahan. Dari dihantar kertas tiang jawapan, insyaAllah dia ada jawapan. Okay. Jadi untuk pada semua guru, insyaAllah yang menghadiri sesi pada hari ini, kita mungkin ada yang bertanya untuk kit tersebut. Jadi bahan dalam QR code tersebut, saya boleh buat turun, cetak sendiri, potong sendiri, dan dia dapatlah menjadi kad seperti yang kita bentuk tadilah sebagai aktiviti pelajar. Semua QR code tu berfungsi boleh digunakan, cuma yang QR code ni kita dah buat versi yang cantik sikit lah, warna-warni. Yang dalam video tadi tu versi yang pertama lah, versi hitam putih. Itu versi yang asal. Jadi saya dah kongsikan keadaan ini juga secara meluas dalam GPS Lestari, pernah disiarkan. Lama dah saya pun tak ingat tahun bila ni. Okey, dan alhamdulillah mungkin ada sedikit keberkesanan. Itu yang saya mendapat anugerah guru inovasi pada tahun 2021. Saya pun sebenarnya tak sangka juga. Sebab sebagai guru yang berpengalaman, kadang-kadang kita tengok orang buat motivasi, kita pun kadang-kadang kita pun cuba balik. Rupanya sebab saingan dia hebat-hebat pada guru-guru muda. Berbanding dengan kita, keadaan ni macam tradisional sedikit. Okey, jadi itu yang kita ni. Okey, jadi bahagian teknik di 448 itu telah kita sempurnakan. Okey, jadi kalau ada sedikit masa yang ni, saya ingin berkongsi sedikit lah. Sebenarnya bagaimana muncul teknik tersebut, sejarah yang sebenarnya ialah perjalanan di sebalik itulah. Teknik tu dia simple, semua orang, sebab saya open, masing-masing boleh praktiskan dengan QR code yang telah diberikan, boleh dapatkan tersebut. Sebenarnya apa yang kita mesti tackle pada pelajar ialah minda dia. Minda dia mesti berfikir cemerlang lah. Jadi ini yang saya ingin kongsikan sedikit pengalaman macam mana untuk mengubah pelajar. Selain pada pelajar, mungkin minta maaf juga ada rakan-rakan kita juga yang kadang-kadang stuck. Saya pun baru balik dalam prestasi tadi, kena tanya, kenapa ni masih lagi 7. Yang dah bertahun tak boleh keluar daripada 7. Kadang-kadang kita nak salahkan kita, memang kita tak salah, bukannya kita minta mengajar di sekolah yang pelajarnya 7. Kan? Jadi ini yang saya cuba kongsikan. Okay, mungkin dapat mencetus minda kepada rakan-rakan kita. Okay, semasa saya mula-mula mengajar dulu, apabila saya mengajar kimia dah sampai beberapa puluh tahun, sampai masanya saya pun terfikir kenapa saya tak boleh dapatkan pelajar cemerlang, dapat A, B, kenapa kepala 7 je balik-balik kan. Datang dalam prestasi daripada pegawai-pegawai, memang itu dia tanya, cikgu kenapa kepala 7? Kenapa kepala 7? Saya di Asingara, saya jawab, saya ni bukan sekolah berasma penuh nak kepala 1. Itu jawapan kita bela diri lah. Kadang-kadang jawapan bela diri. Dari situ kita fikir, calon cemerlang kita tak dapat. Kita tidak ada kan. Grade GPMP kita, kalau dulu sebenarnya kepala 7. Maka kita pun bagi jawapan. Biasalah, kami ni sekolah biasa, pelajar reject je. Yang bagus-bagus dah pergi sekolah agama, dah pergi sekolah bahasa penuh, ataupun sekolah yang terkenal-terkenal. Kami biasa je kan. Itu jawapan kita selalu lah. Saya rasa kita semua mengalaminya. Jadi akhir sekali, inilah yang saya panggil sebagai jawapan bela diri kita lah. Kemudian saya pun jumpa dengan rakan-rakan yang sama-sama kita belajar dulu. Mungkin kebetulan dia posting di sekolah Tengku Kusiah ke apa ke. Tiap-tiap hari dia bercerita, dia ada A, dia ada A+. Kita ni dah 20 tahun mengajar, tak pernah muncul. Kita tertanya, adakah kita ni tidak pandai? Sedangkan sama-sama belajar dulu, ialah sama-sama degree, sama-sama belajar. Kalau yang ada master, sama-sama ada master lah.
Tapi bila pelajar tak boleh perform, apa yang kita start sebenarnya? Yang kita bantu di situ. Adakah salah guru, salah pelajar, ataupun kita memang ditakdirkan dapat sekolah yang begitu. Mungkin kalau kita ditakdirkan dapat mengajar sekolah asrama penuh, merasalah pelajar dapat A. Maka dari itulah saya pun berfikir panjang lah. Fikir panjang, dan hasilnya itulah sebenarnya yang pertama sekali saya buat kit lipat 4 dapat tu untuk tackle pelajar ni, bagi dia keyakinan. Dan alhamdulillah bolehlah lepas daripada kepala 7. Mula-mula kita ada kepala 7, akhirnya kita lepas pada 6 point something, dan yang paling agak memberi kepuasan kepada kita bolehlah merasa pelajar dapat A, dan yang paling manis lagi lah kita merasa pelajar dapat A+. Sebab bagi sekolah biasa ni memanglah kita tak dapat ramai, tapi kalau saya di daerah Papua tu, insyaAllah Kenarut, kalau A+ kimia tu hanya jumpa di Kenarut je. Tempat lain jarang dijumpai. Sebab mula-mula kita ingat kebetulan. Pada tahun 2010, saya fikir ini kebetulan je lah, budak tu bagus, kita bukan buat lebih kurang je. Tapi setelah berapa lama kita nampak, mungkin kita ubah teknik sedikit, ada keberkesanan, maka kita cubalah. Yang pertama sekali kita mesti bagi yakin diri pada dari pentadbir, mesti yakin diri pada guru mesti yakin diri pada pelajar. Jadi alhamdulillah setakat ni daripada 2017 hingga 2021 kita dapat kekalkanlah dari GPMP, sebab kami ni kumpulan yang biasa, bolehlah di bawah 6, 5.8 something. Yang paling manis bagi kami, boleh mengekalkan kelompok A ni lah, mana setiap tahun kita dapat lah. Kita dapat, dan kita tahu pelajar kelompok ini dia tidak ada tuition lain, tidak ada kelas tuition di mana-mana lah. Hanya bergantung pada apa yang kita rancangkan. Sebenarnya apa yang kita buat? Okay, yang pertama sekali, kita kena bentuk pelajar. Mesti lawan dulu persepsi. Macam kami di Ansakir Kenarut, selalunya persepsi, kalau kita pergi saya penolong kanan HAM, bila saya bermesyuarat, akan ditanya, berapa orang situ PTI? Kadang-kadang saya jawab dengan nada yang agak tinggi jugalah. Semua pelajar yang ada di sana, semuanya ada kad penalan. Jadi kita dibeza-bezakan. Jadi bila kita sebut, dan kadang-kadang bila kita masuk pertandingan, pelajar sendiri beritahu, nanti kita akan jumpa, contohnya kalau diminta maaf terpaksa sebut nama, kalau di daerah apa-apa, jumpa dengan SMK Majaki ke St. Joseph. Maka pelajar sendiri, cikgu tak payahlah kita masuk, confirm kita kalah. Kan? Sebab dah lawan 2 sekolah hebat. Tapi sebenarnya kita kena ubah pelajar lah. Okay. Itu yang pertama tadi. Sebenarnya, mereka sebenarnya ada potensi. Tapi kita kena yakin sebagai guru. Okay, yakin bahawa mereka juga boleh. Okay. Dengan sebut, yang pertama sekali, kita kena menunjukkan guru tu ada pencapaian. Sebab itulah sebenarnya yang pertama sekali saya buat lipat 4 dapat tu. Saya buat dan saya masuk supaya pelajar tahu, saya pun boleh juga buat. Itu tujuannya lah. Okay. Jadi kita bagi peluang kepada guru. Dalam panitia kami bagi peluang untuk menghasilkan sesuatu lah. Sebab tu insyaAllah pada tahun lepas tu kita di Kenarut, ramai yang guru yang dapat menang persaingan inovasi. InsyaAllah kita tahu. Okay. Saya cuma nak kongsikan 7 kunci lah yang kami di panitia SAN khususnya amalkan. 7 perkara. Yang pertama, tambahkan ilmu guru. Tingkatkan keyakinan pelajar. Dan kita mesti bagi ganjaran untuk mendapatkan dia keyakinan. Jadi kita rancang persaingan pelajar ni. Sebab pelajar ni kalau biasa dia memang tak mau bersaing. Tapi kita rancang persaingan dia. Dan akhir sekali kita cuba hasilkanlah. Okay. Yang pertama sekali tambahkan ilmu guru. Walaupun tadi moderator dah sebut, saya mengajar 28 tahun. Tapi sebenarnya ilmu yang saya ada itu amat cetek lah. Dibandingkan dengan guru-guru yang ada sekarang. Tapi alhamdulillah saya bersyukur kerana masa mula-mula belajar dulu tahun 94 saya mengajar, saya dah dapat berjumpa dengan seorang guru Tuan Haji Hamzah Osman, iaitu guru sains yang mempelopori penciptaan kognitif pada tahun 94. Mari saya follow dia sehinggalah sekarang ni dah mantan. Alhamdulillah pada 2018 beliau dianugerahkan sebagai tokoh guru
dan kita panggil dia untuk mengajar lah. Itu yang saya belajar, buat modul belajar lah. Sebab kita pun tidak ada kemahiran yang tinggi ya. Jadi kita kena menuntut dengan orang lain. Jangan kita bawa semua panitia dan satu daerah Papa pada tahun ni kita bawa untuk kita kongsikan teknik ini. Yang kita banggakan sebab dia adalah tokoh guru yang daripada guru di dalam kelas. Selama ni kita dengar tokoh guru daripada kumpulan pentadbir, pengarah, KPPM. Tuan Haji ini dah tokoh guru yang mengajar di dalam kelas. Sebagaimana itu juga, prinsipnya senang saja. Kita yang baru ni, biarlah dia melangkah laju. Yang lama jangan ketinggalan. Itu prinsip saya lah. Walaupun dah lama mengajar, jadi bila terutamanya dalam sesi CDL kemarin dia semasa kata cikgu cuba buat online, ada latihan sikit tu saya cuba juga Jamboard lah. Padahal kalau saya ni baru-baru belajar lah. Jadi jangan malu dengan mendapatkan maklumat dan ilmu terbaru. Jadi kalau dalam grup ni adalah gambar-gambar yang saya tunjukkan di sini, ni guru-guru hebat, guru muda yang hebat lah. Jadi saya selalu akan ambil peluang lah. Kalau mereka ada sesi, saya akan pergi sama ada dalam talian ataupun bengkel, kita akan cuba belajar lah kepada mereka. Sebab kita kena upgrade ilmu kita lah. Walaupun dah mengajar 20 lebih tahun, kadang-kadang apa yang ada sekarang ni memang amat mencabar lah. Itu yang penting kita cubalah. Okay. Kemudian kita mesti yakin pada pelajar. Mesti yakin pelajar ni dia pun boleh. Jadi caranya ialah kita akan bagi dorongan. Untuk pelajar yang kami yang mendapat A itu sebenarnya kita cari dia daripada tingkatan 1 lagi. Ini masa dia tingkatan 1 kita nampak dia A sains, kita terus bagi galakan. Bagi galakan sampailah dia tingkatan 5. InsyaAllah dia akan berjaya lah. Okay. Sebab kadang-kadang pelajar ni tidak akan move. Kerana kadang-kadang pelajar yang sedikit tersebut, pelajar ni rasa ini pelajar yang last kali ini pelajar yang akhir yang belakang-belakang sekali tu. Kelas. Jadi kita bagi penganggaran tu mudah je. Kita bagi dia minum air je sebagai hadiah setelah dia menyelesaikan tugasan yang eksperimen yang kita bincangkan tadi lah, sebagai galakan kepada pelajar. Dan selalu juga saya ambil pendekatan sebab berbanding dengan sekolah-sekolah yang saya katakan elit, mereka ada publicity. Jadi saya mengambil peluang untuk menggunakan media. Kebetulan dalam GPS Bistari ada saluran kita tampilkan pelajar. Apabila nanti kita tunjukkan pelajar kita dan pelajar ada rasa dia bangga lah. Dia bangga, di situlah mereka akan tahu sebenarnya dia boleh. Selama ni kalau dibaca surat khabar, tengok media, dia ni tengok ni pelajar sekolah SMA, sekolah SBP, sekolah Kursiah, sekolah apalah dan sebagainya yang nama-nama yang ternama. Tapi dari kita sendiri tidak pernah. Jadi kita bentuk pelajar, kita buat aktiviti dan kita boleh dan kita tunjukkan pada pelajar. Itu tujuannya supaya pelajar rasa dia sama peluang dan dia akan berjaya lah. Jadi saya banyak menggunakan GPS Bistari lah. Kebetulan rakan yang ada situ kita nak bagi peluang pada pelajar lah. Akhirnya kita dapat menghasilkan pelajar yang boleh mencapai kejayaan, insya-Allah, dengan sokongan dan perkara-perkara lain juga tidak dinafikan. Kami dapatlah menghasilkan 2 pelajar dapat anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah. Kerana bagi kami sekolah biasa tiap-tiap tahun kena panggil di Yayasan Sabah menonton orang lain mengambil anugerah. Jadi kita beritahu pada pelajar sampai bila kita nak menonton. Memanglah dapat bas percuma, bagi makan percuma, pejabat jalan-jalan Yayasan Sabah sampai tu balik. 3-4 tahun dan akhirnya kita planning pelajar ni dan mereka akhirnya dapat ke pentas tersebut lah. Dan yang paling manis sekali mereka dapat pentas tersebut dengan kimia A+ lah. Itu yang kita amat rasa dikongsikan untuk kita dalam sesi perkongsian ini. Dan sebenarnya kalau kita yakin pada pelajar dan insyaAllah pelajar akan yakin kepada kita. Dan beberapa tahun semasa Kuala Ham memang kita akan sentiasa sebut misi ini, melakar semua A. Sebab dulu kita tak pernah ada untuk cari semua A+. Okay. Dan akhirnya kita capai dan insyaAllah kita akan teruskan. Okay. Dan kita selalu kongsikan kepada pelajar supaya dia rasa teruja lah.
Kadang-kadang kita mungkin terlupa sedikit, kita buat sesuatu hanya untuk kita kongsikan kepada guru saja. Tapi kita lupa kongsikan kepada pelajar. Kerana itulah yang penting. Sebab tu saya banyak buat penulisan. Seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, tujuan dia adalah untuk memberi semangat kepada pelajar. Sebab kadang-kadang di sekolah pelajar tak dengar dah kita cakap. Tapi bila kita tulis di artikel ke di mana-mana, pelajar nampak, cikgu ni tulis. Dia baca. Padahal benda yang kita tulis sama juga apa yang kita beritahu setahun dalam kelas. Jadi kita dapat tarik pelajar tersebut melalui penulisan kreatif. Sebab kadang-kadang pelajar tu dia dah bosan dah tengok buku teks, kita bagi dia dalam bentuk penulisan kreatif lah. Dari segi puisi ke ataupun anekdot ke dan sebagainya. Jadi bila pelajar baca dia rasa ada kelainan. Lepas tu dia akan attach dengan kita lah. Okay. Dan itu sebahagian lah. Untuk tujuan dia selalu untuk mengikis kebosanan akademik. Saya punya istilah lah. Kita sebagai guru ni kadang-kadang macam saya mengajar kimia, bosan juga hari-hari tengok buku kimia. Sebab tu saya buat dalam bidang lain dan bagi motivasi pada diri sendiri dan juga pelajar lah. Ini sebagai contoh, kita panggil pelajar-pelajar yang telah berjaya untuk memberi feedback balik kepada pelajar kita agar sentiasa berjaya, dan yang paling penting sekali, muafakat. Sebab tu sekarang ni Sabah pun ada konsep sepakat Sabah hebat. Tapi yang penting bagi kami, semasa kita buat sesuatu perkara, kita minta kerjasama semua. Tapi bila kita mencapai kejayaan, kita mesti hargai semua. Sebab itu kami di unit sains dan matematik, Kinarut, kalau ada majlis, katalah menang ke apa dan sebagainya, kami akan raikan bersama-sama, termasuk dengan pembantu makmal sekalipun. Sebab pembantu makmal itu sebahagian daripada organ yang penting dalam menjana kecemerlangan. Jadi, saya rasa mungkin itu saja perkongsian ringkas yang tidak seberapa. Mungkin teknik ini simple, harap dapat dimanfaatkan oleh semua. Yang penting sekali, kita kena faham bahawa ilmu mendidik itu adalah berevolusi. Jadi yang lama jangan ketinggalan, yang baru mercutlah dengan laju. Kita kena bertindak cemerlang, bukan hanya bila kita menjadi guru cemerlang. Jadi sekian, itu daripada saya. InsyaAllah, jika perlu penjelasan, kena sebut boleh berhubung, sebab secara face to face mungkin lebih berkesan. Okay. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Minta maaf jika ada kekurangan. Jika ada tersentuh, tersinggung pun saya minta maaf. Sedikit ilmu yang saya kongsi, moga dimanfaatkan. Jangan lupa download QR code. Develop lah sebanyak mana yang cikgu suka dia nak buat lah. Tidak ada sebarang charge. Okay, terima kasih kepada saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Cikgu Nur Azri bin Matia atas perkongsian yang sangat hebat tadi itu. Terima kasih Cikgu, tahniah, dan Cikgu telah menghasilkan inovasi yang berjaya melahirkan pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nur Azri bin Matia atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang telah dikongsikan ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis untuk makluman awal para peserta minggu hadapan siri ke-8. Kita akan bersama dengan Cikgu Anutra Sirisena, pemenang Anugerah Malaysia Teacher Prize 2022 dari Sekolah SMJK Chung Hua Tenem Sabah yang bertajuk Programming in Chemistry. Izinkan saya untuk membacakan sinopsisnya. How can we integrate programming into science lessons? How can we integrate STEM into science and chemistry classes? How can we help expose students to basic computational skills by introducing basic coding into science lesson? This sharing will focus on leveling up your average science lesson to cater to the need for us educators to move forward by embracing technology in our classroom
not as end users but as creators. Maka mohon cikgu-cikgu mewar-warkan kepada rakan guru anda. Pemakluman melalui WhatsApp dan juga Telegram akan dikongsikan. Sekali lagi, jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan di dalam chat ini. Kita jumpa lagi di sesi akan datang di CDL Hands-on Siri ke-8. Selamat berehat semua. Sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran. Diminta semua rakan guru on camera, on video dan senyum selama mungkin sampai siap. Mohon bantuan Hazwani untuk ambil gambar ya. Terima kasih Hazwani. Jadi cikgu-cikgu yang belum on camera, sila onkan kamera anda. Kita akan ambil gambar yang paling cantik sekali. Oke, saya ambil gambar page pertama ya. 1, 2, senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, page seterusnya. Oke, sudah. Thank you, Cikgu Nurhadi, atas sesi yang sangat menarik tadi. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu lain yang meluangkan masa pada hari ini. Kita jumpa lagi di sesi yang selanjutnya. Selamat berehat semua. Baiklah rakan guru, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, jumpa lagi. Terima kasih semua atas pengusian. Thank you.